Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Anida binti Sarudin selaku pensyarah bagi subjek Analisis Wacana Bahasa Melayu BML 3123. Yang dihormati Saudara Agustin selaku Ketua bagi Kumpulan D dan yang dihormati rakan-rakan seperjuangan sekalian. Ya, Siti Nur Aisyah binti Alias selaku Ketua Kumpulan Tugasan bersama-sama 5 lagi ahli kumpulan iaitu Loisa Anak Pau, Raja Nurul Aqilah binti Raja Azmi Shah, Nur Anis Nabiha binti Nur Disham, Florinita anak Pius dan juga Maitili anak perempuan Kabilan. Pada hari ini, kami akan buat pembentangan poster yang bertajuk Analisis Tema dan Rema berdasarkan akhbar berita harian COVID-19. Tajuk akhbar kami ialah Krisis COVID-19 semakin teruk di dunia, WHO. Analisis poster kumpulan kami terdiri daripada analisis struktur teks secara mikro dan makro, analisis tema dan rema yang diteliti dari sudut aspek wacana komunikasi, implikasi kepada kehadiran tema dan rema, serta kesimpulan. Kumpulan kami telah menyediakan 4 sumber rujukan sebagai langkah dalam menyediakan poster analisis ini dengan lebih baik. Dalam slide ini, kita akan lihat kepada struktur teks secara makro dan mikro. Menurut Theun Adrianus, beliau berpendapat bahawa struktur mikro merupakan suatu teks yang dapat diamati dari segi pilihan kata, kalimat, gaya yang digunakan dalam sesuatu teks. Struktur mikro merupakan salah satu idea utama yang saling berkaitan secara semantik. Struktur mikroteks ini mengaitkan hubungan antara urutan pemikiran seseorang penyampai dengan cara logik. Hal ini dapat membantu para pembaca untuk memahami setiap bahagian yang terdapat dalam sesuatu teks dengan begitu jelas. Dalam kajian struktur ayat, jenis ayat, ayat aktif, ayat pasif dan nominalisasi telah dikaji oleh para pengkaji. Manakala dalam kajian struktur perkataan, elemen-elemen seperti laras bahasa dan pilihan perkataan turut dikaji. Analisis struktur makro merupakan analisis tematik yang melihat tema sesebuah wacana dan dianggap lebih umum berbanding dengan analisis mikrostruktur. Struktur makroteks memberikan fokus utama kepada peristiwa atau sesebuah topik yang diberikan kepentingan utama dalam sesebuah teks. Salam sejahtera, saya Florinita anak Pius, memetrik D20182085100 akan membentangkan analisis kandungan tema dan rema yang diteliti daripada sudut aspek wacana komunikasi. Menurut Matthews, tema merupakan bahagian ayat yang telah diketahui lebih awal oleh pewacana yang dikenali sebagai maklumat lama. Tema merupakan unsur yang bertugas sebagai titik tolak mesej, manakala rema merupakan bahagian ayat yang mengandungi maklumat baru yang sebenarnya mahu disampaikan oleh pewacana. Dalam teks akhbar ini, temanya hadir dalam bentuk biasa iaitu tidak bertanda ataupun luar biasa iaitu bertanda. Tema tidak bertanda dimulakan dengan susunan tata bahasa formal iaitu subjek tambah kata kerja, tambah objek, tambah keterangan dan tema bertema. Tema bertanda pula dimulakan dengan proses atau sasaran, yakni boleh berupa kata sendi ataupun kata kerja menjadi tema. Berikut merupakan contoh tema dan rema yang terdapat dalam akhbar ini. Yang pertama adalah tema Pertumbuhan Kesihatan Sedunia iaitu WHO. Manakala rema dia adalah menegaskan pada Isnin bahawa keadaan pandemik COVID-19 semakin buruk di seluruh dunia. Contoh tema yang seterusnya adalah beliau dan bagi rema adalah berkata hampir 75% kes pada Ahad dicatatkan di 10 negara yang kebanyakannya di Amerika dan Asia Selatan. Contoh yang seterusnya adalah tema bagi kami. Contoh rema pula adalah menggalakkan semua yang melakukan tunjuk perasaan di seluruh dunia untuk melakukan dengan selamat. Contoh tema yang terakhir adalah George Floyd
Terus, bagi Rema pula adalah menggalakkan supaya peserta perhimpunan mengambil langkah pencegahan yang sewajarnya. Dalam teks akhbar ini, ada menggunakan kata nama sebagai tema dan rema. Kata nama dikenali sebagai kata benda. Kata nama juga adalah merujuk kepada nama bagi sesuatu sama ada nama benda, orang, konsep, binatang, perkara ataupun tempat. Kata nama ada yang berbentuk konkret dan abstrak. Kata nama juga berfungsi sebagai tema dan rema dalam akhbar ini. Sekian saja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya Raja Nurul Akilah binti Raja Azmi Shah akan menerangkan implikasi kehadiran tema dan rema tersebut dalam aspek wacana komunikasi. Implikasi yang pertama ialah penggunaan tema dan rema membolehkan ayat-ayat dalam perenggan disusun dengan baik sehingga urutan maklumat menjadi lancar dan tidak tergantung. Implikasi yang kedua ialah kolaborasi elemen tema dan rema akan menghasilkan mesej dan makna yang utuh. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Aris Nabiha binti Nur Disham, nombor matrik D202020 96338. Seterusnya, saya ingin membentangkan tentang implikasi yang ketiga dan keempat. Yang ketiga, teks dilihat mempunyai nilai kebolehbacaan yang tinggi untuk menyampaikan sesuatu kepada pembaca. Dan akhir sekali, ia memudahkan pembaca memahami maklumat yang disampaikan oleh penulis. Itu sahaja dari saya. Seterusnya, selamat petang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Luisa Anakpo, bernombor matrik D201820859092. Kesimpulan, secara keseluruhannya, hasil analisis ini berhasil mengenal pasti kehadiran tema dan rema yang digunakan dalam berita COVID-19. Melalui analisis yang telah dijalankan oleh pengkaji, dapat mencetuskan lebih banyak kajian lanjutan mengenai bagaimana berita dilaporkan dalam wacana berita yang lebih meluas agar rakyat dapat diberitahu mengenai isu-isu semasa. Seterusnya, ini adalah 4 rujukan yang telah kami ambil dari petikan. Dan akhir sekali, ini adalah lampiran yang kami telah bincangkan dan menganalisis tema rema berdasarkan berita harian COVID-19. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.